Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Mikail bin Abdul Wahab. Ahli kumpulan saya adalah Nazir Akhtar bin Hasan, Rais Haikal bin Rosli dan Siti Aminah binti Abdul Hadi. Kami dari kumpulan SR6 dan kami akan membentangkan tentang tajuk dakwah di kalangan atlet dan model atlet Islamik. Baiklah, saya akan mulakan dengan latar belakang kajian. Pada masa kini, ramai umat Islam telah menceburkan diri mereka dalam bidang sukan, sama ada menjadi atlet ataupun model atlet. Ramai antara mereka terlalu sibuk bekerja sehingga tiada masa untuk menghadiri majlis agama. Maka sebabkan ini, segelintir daripada mereka juga melakukan perkara-perkara yang telah dilarang oleh agama Islam. Maka sebabkan ini, kajian dakwah di kalangan atlet dan model atlet Islamik telah dijalankan. Alasan yang selalu diberikan oleh para atlet apabila ditanya mengapa mereka melakukan perkara yang telah dilarang oleh agama Islam ialah mereka tidak tahu perkara itu haram. Maka itu adalah antara sebab-sebab utama kajian ini dijalankan. Selain pada itu, kajian ini juga dijalankan untuk mengetahui kesan jika dakwah dilakukan, apakah kesan jika dakwah diabaikan, dan adakah etika-etika ketika bersukan mengikut Islam telah dilakukan oleh para atlet dan juga model atlet Islamik. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian ialah untuk berdakwah dan mendidik atlet dan model atlet Islamik mengenai etika bersukan dan etika model mengikut cara Islam. Ianya juga untuk membantu memelihara keimanan para atlet dan model atlet Islamik daripada pudar. Jika dakwah dapat dijalankan di kalangan mereka, maka ianya sedikit sebanyak dapat membantu memelihara keimanan mereka. Sebagai seorang umat Islam, maka wajib bagi mereka untuk mengikut garis panduan yang telah disediakan oleh agama Islam dalam menjalankan suatu aktiviti agar tiada perkara yang dilarang oleh Islam berlaku, seperti terlibatnya unsur-unsur perjudian ataupun meninggalkan ibadah-ibadah wajib. Seterusnya ialah kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini adalah untuk mengelakkan keruntuhan akhlak daripada berlaku di dalam kalangan atlet dan model atlet Islamik. Perkara ini boleh berlaku apabila dakwah di kalangan mereka diabaikan. Di sini menunjukkan betapa pentingnya dakwah di kalangan mereka. Perkara ini dapat membantu atlet dan juga model atlet meneruskan aktiviti mereka, perkara yang disukai oleh mereka dan juga dalam mengikut syariat Islam. Islam tidak menghalang umatnya daripada bersukan, seperti sabda Rasulullah SAW, orang mukmin yang kuat lebih dikasihi Allah dari orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Di sini jelas menunjukkan Islam membolehkan umatnya bersukan, cuma hendaklah mereka mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Disebabkan hal ini, jelaslah menunjukkan kepentingan kajian dakwah di kalangan atlet dan model atlet Islamik dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Rais Haikal bin Rosli dan saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menceritakan tentang isi pertama dan isi kedua terhadap tajuk ini. Isi pertama ialah cara berdakwah kepada atlet dan model Islamik. Cara berdakwah ini saya boleh bahagikan kepada 3 perkara, iaitu berdakwah dengan bahasa yang lemah lembut, berdakwah dengan akhlak dan berdakwah dengan kasih sayang. Berdakwah dengan bahasa yang lembut ialah nasihat atau teguran yang disampaikan perlulah dengan adab dan sopan, kerana tanpa adab dan cara yang betul, ia bukan sahaja akan menimbulkan salah faham, bahkan akan menimbulkan kemarahan orang yang ditegur. Sebagai contoh, jika kita ingin menasihati mereka ini, iaitu atlet yang sedang bersukan namun gagal menutup aurat dengan sempurna, perlulah kita menegur mereka dengan sopan agar mereka tidak berasa hati. Yang kedua ialah berdakwah dengan akhlak. Berdakwah dengan akhlak ini antara cara yang dapat memberi kesan kepada orang yang kita dakwah ialah dengan menunjukkan nilai akhlak yang tinggi. Ada kalanya kita tidak perlu bercakap, tetapi menunjukkan akhlak yang baik akan menyebabkan orang terpesona kepada Islam. Sebagai contoh, jika kita sudah menasihati mereka ini untuk menutup aurat sambil bersukan, namun mereka masih mengingkari kita, jadi bagi saya kita perlulah menyertai mereka bersukan, namun kita menunjukkan akhlak yang mulia seperti menutup aurat dengan sempurna. Apabila mereka melihat kita menutup aurat dengan sempurna, mereka akan tertarik dan berfikir walaupun kita menutup aurat dengan sempurna tidak akan menjejaskan
prestasi kita dalam bersukan. Yang ketiga ialah berdakwah dengan kasih sayang. Berkasih sayang antara satu sama lain dalam menyampaikan dakwah adalah satu tuntutan yang akan memberi kesan kepada mereka. Ini kerana Islam merupakan agama yang selamat. Ia bukan sahaja selamat di akhirat, tetapi selamat dari kata-kata kesat atau kata-kata yang menyakitkan. Seperti mana firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 159. Okey, sebagai contoh, jika kita ingin sekali lagi menegur mereka, kita perlulah menegur dengan baik dan tidak menggunakan kata-kata kesat agar tidak menimbulkan perbalahan dan dapat memberikan kesedaran kepada mereka. Okey. Isi yang kedua ialah kepentingan berdakwah kepada atlet dan model atlet Islami. Kepentingan berdakwah kepada atlet ini juga saya boleh bagikan kepada 3 perkara. Yang pertama ialah kebahagiaan, kesejahteraan dan mengelakkan keruntuhan akhlak. Okey. Kebahagiaan, manusia telah dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik kejadian dan Allah memuliakan dari makhluk-makhluk yang lain yang sesekali dapat mengangkat darjat manusia itu sendiri. Sebagai contoh, kebahagiaan dapat mereka kecapi jika mereka dapat membezakan perkara baik dan buruk, terbaik dan buruk ketika mereka sedang bersukan. Misalnya, mereka sendiri sudah pasti memilih untuk menutup aurat ketika bersukan berbanding dengan tidak menutup aurat kerana mereka tahu yang menutup aurat tidak akan menjejaskan prestasi mereka ketika bersukan. Yang kedua adalah kesejahteraan. Kesejahteraan mempunyai makna yang luas kerana ia merangkumi orang-orang Islam dan juga orang-orang yang bukan Islam. Ulama tafsir mempunyai tafsiran yang berbagai-bagai dalam memperkatakan tentang kesejahteraan. Walau bagaimanapun, keseluruhan adalah berkisar kepada selamat dari bencana. Sebagai contoh, kepentingan berdakwah dapat memberi kesejahteraan kepada seseorang. Contohnya, jika kita sudah sebagai atlet, kita sudah menutup aurat ataupun tidak melanggar mana-mana syariat Islam dalam ketika bersukan, maka bila di akhirat esok kita tidak akan dipersoal atau mendapat dosa daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang. Yang ketiga, mengelakkan keruntuhan akhlak. Kini berkat dari usaha masyarakat yang selalu peduli mengenai isu di sekeliling menjadi faktor kepada kurangnya keruntuhan akhlak yang berlaku dalam golongan-golongan atlet kini. Sebagai contoh, banyak masyarakat telah melakukan dakwah yang secara bersemuka iaitu menegur mereka dengan baik. Jadi, mereka dapat membezakan perkara buruk dan baik dan dengan mereka menekankan tentang prinsip agama Islam ketika mereka bersukan, maka akhlak mereka tidak akan diruntuhkan, maksudnya tidak akan tercemar. Jadi mereka akan lebih berhati-hati ketika bersukan, namun tidak menjejaskan prestasi mereka ketika bermain dengan menutup aurat, dengan menjaga batas antara lelaki dan perempuan ketika bersukan. Tegaslah bahawa umat Islam adalah umat yang terbaik daripada umat-umat lain di muka bumi ini, di mana mereka mampu membezakan perkara baik dan buruk. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat ke-110 yang bermaksud, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia kerana kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Sekian, terima kasih kepada saya. Dakwah ialah memberi kabar berita dan peringatan ataupun menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Semua tersebut perlulah seiring dengan ajaran ilmu sehingga semangat beragama itu berada di landasan yang jelas dan berpijak pada dasar yang kukuh. Antara kesan jika dakwah dalam kalangan atlet diabaikan ialah hilangnya kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Perkataan sejahtera mempunyai makna yang luas kerana ia merangkumi orang-orang Islam dan juga orang-orang yang bukan Islam. Ulama tafsir mempunyai tafsiran yang berbeza tentang maksud kesejahteraan. Hal ini tidak dapat dicapai mereka yang tidak menerima dakwah
yang membantu mereka untuk mengelakkan diri dari melakukan perkara yang keji ketika bersukan. Hal ini menyebabkan agama Islam dipandang hina oleh atlet-atlet yang bukan Islam dan boleh menyebabkan imej agama Islam tercalar. Jelaslah bahawa atlet yang beragama Islam perlu menjaga imej agama Islam agar tidak dipandang serong oleh masyarakat bukan Islam, seterusnya menjaga kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang kedua ialah gejala sosial. Segelintir masyarakat yang tidak mengambil peduli mengenai isu di sekeliling menjadi faktor kepada keruntuhan akhlak yang berlaku dalam golongan-golongan atlet kini. Golongan ini cenderung untuk runtuh akhlaknya kerana terpengaruh dengan budaya barat yang mereka fikir sebagai satu trend. Antaranya ialah tidak menutup aurat ketika bersukan dan pergaulan bebas antara atlet lelaki dan perempuan. Kita sering dikejutkan dengan pelbagai isu di dada-dada akhbar yang berkaitan dengan gejala sosial pada masa kini, antaranya pelacuran, pembuangan bayi, halwat, ragut dan sebagainya. Lebih meruncingkan lagi adalah perkara-perkara ini secara umumnya melibatkan remaja-remaja dan golongan belia masa kini. Keruntuhan akhlak ini disebut juga sebagai dekadensi moral, bukan satu permasalahan baru dan dalam masyarakat di negara kita, malah di mana-mana negara sekalipun. Negara kita hari ini menghadapi masalah kegawatan akhlak yang teruk yang sekiranya tidak diambil serius sejak awal akan memberi implikasi terhadap masa depan agama dan umat Islam. Allah berfirman yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 31. Allah yang diamalkan oleh akhlak yang diamalkan oleh seorang Muslim akan menyuluh kehidupan dari segi fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani, selari dengan ketetapan Islam. Antara nasihat Rasulullah SAW yang paling berharga ialah anjuran untuk menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Contohnya adalah baginda sendiri seperti diungkapkan oleh Sayyidatina Aisyah, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran itu sendiri. Kesimpulannya, untuk akhlak yang mulia, tiap individu perlu berpengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga ialah kehidupan mundur. Pecah amanah, rasuah dan lain-lain bentuk penggelapan wang adalah dosa luar biasa yang sering dianggap biasa. Rasuah dalam sukan bukan hanya berkaitan dengan perolehan dana persatuan dan menggunakan jawatan untuk mendapat suapan, malah mengatur perlawanan, penyalahgunaan kuasa serta proses dalam membentuk sesuatu keputusan juga ditaktifkan sebagai rasuah. Ia dosa luar biasa kerana rasuah bukan sahaja merosakkan kehidupan individu yang terlibat, masyarakat dan negara, bahkan menyebabkan penderitaan yang dahsyat di akhirat kelak. Sebaliknya, ia dianggap biasa kerana sudah kerap benar dilakukan oleh semua peringkat masyarakat, malah hampir menjadi budaya. Sesuatu yang amat memalukan ialah negara umat Islam mendahului dalam pengamalan rasuah. Melihat kepada trend gejala rasuah di dalam sukan di Malaysia, kebanyakannya melibatkan aktiviti mengatur perlawanan yang biasa berlaku apabila pertaruhan dalam sukan semakin berleluasa. Sesungguhnya rasuah tidak sesekali akan berlaku jika seseorang itu berpegang teguh kepada ajaran agama, sentiasa memantapkan keimanan dan ketakwaan serta takut kehadrat Allah walaupun berpeluang untuk melakukannya. Kita mestilah menanamkan sikap amanah, jujur, ikhlas dan dalam setiap tugas dan pekerjaan serta sentiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari membuat kejahatan. Daripada Abdullah bin Amru
Katanya, telah bersabda Rasulullah, laknat Allah ke atas pemberi dan penerima rasuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah binti Abdul Hadi, nombor pelajar saya 2020848554, dan saya akan membentangkan poin 2.4, 2.5. 2.4 ialah etika pemakaian dalam sukan. Apa yang dimaksudkan dengan etika? Etika ialah tingkah laku seseorang dalam melakukan apa jua perbuatan ataupun senang diartikan dengan perangai seseorang. Seperti yang kita tahu, bersukan ialah aktiviti fizikal untuk lelaki ataupun perempuan. Rasulullah SAW juga menuntut kita untuk menjadi seorang yang sihat dan terhindar daripada sebarang penyakit. Selain itu juga banyak ibadah yang dapat kita lakukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang beriman yang lebih kuat lebih disukai oleh Allah berbanding orang beriman yang lemah. Maksudnya bukanlah Allah ni tak suka orang yang lemah. Apabila kita kuat, kita boleh menjalankan ibadah apa sahaja yang dituntut dalam Islam tanpa sebarang halangan. Islam tidak melarang seorang wanita untuk bersukan. Cuma seorang wanita perlu mengikut syarat dan cara yang betul menurut Islam. Ia perlu diberikan perhatian yang lebih dan diamalkan supaya seseorang itu tidak mudah terpesong daripada ajaran agama Islam. Antara etika pemakaian dalam sukan, yang pertama ialah niat. Seseorang itu perlu tahu niat dia bersukan itu untuk apa. Contohnya untuk sihat, untuk lebih mudah melakukan ibadah. Jika kita dapat lihat pada zaman sekarang lebih ramai manusia bersukan hanya mengikut trend. Mungkin ramai faham dengan menutup aurat, tapi ia juga melibatkan macam maruah diri. Kita perlu memelihara hubungan antara lelaki dan perempuan. Selain itu, yang sering dipandang remeh ialah tidak mencederai atau mengkhianati haiwan, seperti sukan berkuda. Kedua pula warna pakaian. Kalau wanita perempuan lebih digalakkan untuk memakai pakaian yang gelap, yang tidak menarik perhatian orang, terutamanya lelaki. Contoh pakaian yang gelap tu macam warna hitam, warna kelabu, warna blue black. Tiga ialah bila kita bersukan ni, kita kena tahu sukan kita tu tidak melalaikan. Contohnya waktu solat, apabila tiba waktu solat, kita harus berhenti sebentar dan pergi melakukan solat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan celaka orang yang lalai melakukan solatnya sehingga solat di luar waktu. Dengan kata mudahnya, sukan sepatutnya menjadikan seseorang itu lebih berdisiplin, mulia akhlaknya dan semakin rapat hubungannya dengan Allah. Jika fizikal dan perangainya menjadi lebih ganas atau lebih laga, lebih menjurus ke arah yang tidak baik, maka aktiviti fizikal itu boleh dianggap melalaikan dan boleh dianggap sebagai bukan satu ibadah. 2.5 ialah batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Pergaulan atau ikhtilat ini merupakan isu utama dalam apa jua keadaan. Kita boleh mengelakkan perkara ini berlaku dengan yang pertama ialah kawasan atau tempat bersukan tersebut. Contohnya gym. Pihak gym perlu melakukan pengasingan kawasan bagi wanita kerana mungkin bagi wanita kami mempunyai perasaan malu dan menjaga aurat daripada dipandang oleh lelaki, maka pihak gym perlu memahami dan menyediakan kawasan lain untuk mereka. Jika sebuah gym tiada pengasingan, maka batas pergaulan akan menjadi tidak terkawal dan mungkin menimbulkan fitnah. Surah Al-Anfal ayat 25 tafsirnya. Dan peliharalah diri kamu daripada berlakunya fitnah yang membawa bala bencana, yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang zalim antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu kesemuanya. Dan ketahuilah bahawa Allah sangat berat siksanya. Selain itu, kawasan pengasingan yang disediakan juga dapat memberi keselesaan bagi seorang wanita atau lelaki untuk melakukan sesuatu aktiviti yang lebih lasak dan lebih serius jika dia mempunyai latihan untuk sesuatu pertandingan seperti itu tanpa rasa khawatir. Aktiviti tersebut akan menjadi lebih
fokus dan dapat menghasilkan hasil yang lumayan. Jika tiada kawasan pengasingan yang disediakan, maka perempuan dan lelaki terpaksa berkumpul di satu kawasan atau tempat yang dapat menimbulkan fitnah daripada pandangan masyarakat yang lain, ataupun meningkatkan nafsu syahwat terutama bagi kaum lelaki. Apabila berada di kawasan yang bercampur lelaki dan perempuan, maka carilah kawasan yang lebih luas dan lebih terbuka. Dan tidak lupa juga untuk menjaga pemakaian, dan pakailah pakaian sopan dan menutup aurat. Janganlah kamu berlebihan dalam melakukan sesuatu jika berada di kawasan yang adanya lelaki di situ. Jika anda terpaksa juga untuk melakukan sesuatu aktiviti pergerakan yang lasak, maka perlu carilah tempat yang sesuai yang tiada lelaki untuk mengelakkan daripada fitnah serta nafsu syahwat. Riwayat Muslim, maksudnya cukuplah seseorang dikatakan pendusta apabila dia menyampaikan apa sahaja yang didengarinya. 3.0 pula ialah kesimpulan. Akhir kata, dakwah di kalangan atlet perlu diperluaskan lagi dan ia akan memberikan faedah yang banyak kepada mereka. Banyak kesan positif yang akan berlaku. Jika dakwah tidak diperluas, maka kesan negatif yang akan banyak berlaku. Para atlet juga perlu melakukan inisiatif sendiri dengan menghadiri majlis ilmu untuk menambahkan ilmu yang sedia ada, dan bukannya menunggu ilmu itu datang dengan sendirinya. Riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap Muslim. Terdapat juga firman Allah daripada surah Al-Nahl dan surah Al-Anbiya serta surah Al-Baqarah. Ini adalah bukti terdapat banyak firman Allah yang mengarahkan hambanya untuk menuntut ilmu. Maka dengan ini hendaklah kita mengusahakan diri untuk pergi menuntut ilmu dan tidaklah kita bergantung 100% kepada orang untuk menunggu ilmu itu sampai dengan sendirinya. 3.2 ialah cadangan pelajar. Yang pertama ialah peranan jurulatih. Seorang jurulatih yang mempunyai ilmu agama dan dapat menyampaikannya dengan betul kepada atlet selain daripada bidang sukan mereka, sudah pasti ini ialah bonus. Para atlet juga akan mendengar kata-kata jurulatih mereka. Apabila jurulatih itu menyampaikan tentang ilmu agama, sudah pasti atlet-atlet akan mendengarnya juga. Jika mereka tidak mempunyai masa untuk menghadiri majlis ilmu, dengan adanya peranan jurulatih ini, sudah pasti kesan-kesan positif dan ilmu mereka akan bertambah. Yang kedua pula ialah menganjurkan majlis ilmu. Jika majlis ilmu dianjurkan di pusat sukan atau tempat-tempat sukan, sudah pasti para atlet akan menghadirinya. Ia juga merupakan kaedah yang lebih mudah untuk menyampaikan dakwah kepada para atlet yang selalu sibuk dengan sukan dan juga pertandingan. Ianya akan menjadi mudah kerana mereka tidak perlu pergi ke mana-mana apabila majlis ilmu itu diadakan di tempat mereka. Dengan ini, majlis ilmu yang diadakan akan membantu dalam menjayakan dakwah di kalangan atlet.